kami dari kumpulan 7 akan membentangkan tentang isu pandemik COVID-19 terhadap ekonomi global dengan ekonomi Malaysia. Sebelum memulakan pembentangan, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu Joshua, anak lelaki Anthony Sami, Adelina Gloria anak Naim, dan Ki Ping. Sekarang kita akan melihat pengenalan tajuk kita pada hari ini. Pandemik COVID-19 boleh dikatakan sebagai salah satu insiden yang tragik yang berlaku di dunia ini pada era abad ke-21 ini. Pandemik ini membawa kepada beribu-ribu nyawa terkorban. Virus COVID-19 ini yang bermula di Wuhan, China, menyebar ke seluruh dunia dengan pantas. Keadaan semasa COVID-19 bukan sahaja menjejaskan kesihatan masyarakat di seluruh dunia, tetapi juga telah menjejaskan ekonomi dunia secara drastik. Ekonomi sedunia ini mengalami kemerosotan dan ini menyebabkan rakyat di seluruh dunia mengalami inflasi yang tidak baik. Negara kita juga mengalami masalah ekonomi yang agak teruk pada masa itu. Setelah pandemik ini berakhir, negara-negara global dan negara kita juga telah melaksanakan pelbagai inisiatif untuk mengembalikan ekonomi global dan ekonomi negara kita. Selepas berakhirnya COVID-19, seluruh dunia dan Malaysia telah membuat banyak inisiatif untuk meningkatkan semula ekonomi mereka. Disebabkan pandemik ini, banyak sektor ekonomi seperti import, ekspor, pelancongan dan banyak lagi terjejas. Disebabkan lockdown yang dilakukan oleh negara pada masa itu, rakyat yang mempunyai perniagaan sendiri mengalami masalah kewangan oleh sebab tidak boleh melakukan perniagaan mereka dan sesetengah daripada mereka terpaksa ditutup. Orang seperti ini mengalami masalah wang yang besar semasa wabak ini dan hanya mempunyai wang yang cukup untuk dibelanjakan untuk barang keperluan. Ini mengurangkan perbelanjaan wang di seluruh Malaysia. Cukai yang dikutip telah dikurangkan kerana ini dan kerajaan juga terpaksa membelanjakan banyak wang untuk bil perubatan untuk rakyat. Kerajaan juga memberi subsidi kepada rakyat yang mengalami masalah kewangan. Pendapatan negara kita adalah lebih kecil daripada wang yang perlu kita belanjakan pada masa itu. Ini menyebabkan ekonomi kita berkurang secara drastik semasa pandemik ini. Pandemik ini telah mempercepatkan transformasi sistem pendidikan melalui penggunaan teknologi. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM 2013 hingga 2025 berhasrat untuk membangunkan generasi digital yang cerdik, teknologi, inovatif dan bersedia menghadapi revolusi industri 4.0. Antara aspirasi utama yang digariskan termasuk meningkatkan literasi digital dalam kalangan murid melalui pengenalan koding, pemikiran komputasional dan analitik data dalam kurikulum sekolah rendah dan menengah. Transformasi pengajaran dan pembelajaran juga dapat memastikan pembelajaran digital bersifat interaktif, fleksibel dan mudah diakses. Antara penggunaan teknologi pendidikan termasuklah e-pembelajaran, Kamikafi dan Realiti Maya dalam bilik darjah. Selain itu, PPPM berusaha untuk memperkukuh infrastruktur pendidikan digital dengan memastikan akses internet dan peranti digital yang mencukupi di semua sekolah, tidak kira di sekolah luar bandar ataupun di sekolah bandar. Ia juga melaksanakan inisiatif sekolah pintar dan kelas maya bagi memastikan pendidikan digital yang inklusif. Dalam aspek sosial digital, murid dididik mengenai keselamatan cyber, literasi media dan tanggungjawab dalam dunia digital.
Hal ini bertujuan untuk menanam nilai etika digital bagi mengelakkan isu seperti buli cyber dan penyalahgunaan teknologi. Pembangunan guru turut menjadi fokus dengan menyediakan latihan dalam penggunaan teknologi terkini. Dan ia dapat dan memperkasakan penguasaan dalam e-pembelajaran, analitik pembelajaran serta pedagogi digital bagi memastikan minat murid dalam pembelajaran era digital. Sekarang, marilah kita lihat tentang hala 7 PPPM. PPPM telah dirangka dalam 3 gelombang utama dengan setiap gelombang menupukan kepada strategi tertentu bagi membentuk generasi digital. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan pendidikan digital di Malaysia berkembang secara berperingkat, inklusif dan berkesan. Dalam gelombang 1, iaitu dari tahun 2013 hingga 2015, tumpuan utama diberikan kepada membina asas transformasi digital dalam pendidikan. Pada fasa ini, teknologi digital mula diperkenalkan dalam sistem pendidikan secara berstruktur dan berskala kecil. Antara inisiatif utama yang dilaksanakan termasuklah penyediaan infrastruktur digital melalui pelaksanaan satu bestari net dan pembangunan virtual learning environment, iaitu VLE. Dari segi kurikulum pula, subjek teknologi maklumat dan komunikasi iaitu TMK diperkenalkan sebagai asas literasi digital murid. Manakala pemikiran komputasional dimasukkan dalam subjek RBT, iaitu reka bentuk dan teknologi bagi sekolah rendah. Guru turut diberikan latihan awal dalam pengajaran digital termasuk penggunaan VLE dan e-pembelajaran. Dalam gelombang 2, iaitu dari tahun 2016 hingga 2020, usaha untuk mempercepatkan transformasi digital diteruskan dengan memberi tumpuan kepada penggunaan teknologi secara meluas dalam pembelajaran. Antara langkah utama yang diambil termasuklah pemerkasaan akses digital dan infrastruktur dengan menambahbaikan rangkaian internet sekolah melalui pelan jalinan digital negara. Selain itu, teknologi semakin diintegrasikan dalam pengajaran dan pembelajaran iaitu PDE melalui pembangunan delima sebagai pusat pembelajaran digital utama serta pendekatan hybrid iaitu menggabungkan pengajaran fizikal dengan digital. Dalam usaha untuk meningkatkan kemahiran digital murid, STEM dan TVET telah diperkukuhkan dalam kurikulum bagi memastikan pelajar bersedia dengan keperluan teknologi masa hadapan. Gelombang 3 iaitu dari tahun 2021 hingga 2025 telah memberi tumpuan kepada pemantapan dan inovasi pendidikan digital bagi menjadikan Malaysia sebagai pemimpin dalam bidang ini di peringkat serantau. Antara inisiatif utama dalam fasa ini ialah penyediaan sekolah digital sepenuhnya, termasuklah pelaksanaan sekolah digital pintar yang menggunakan kecerdasan buatan, Internet of Things dan pembelajaran automatik. Pembelajaran berdasarkan data dan kecerdasan buatan, iaitu AI, juga mula diterapkan, di mana AI digunakan sebagai pembantu pembelajaran interaktif untuk membantu murid memahami sesuatu konsep dengan lebih baik. Pada masa yang sama, pemerkasaan guru sebagai pemimpin digital turut diberikan keutamaan. Sebagai contoh, semua guru akan diberikan latihan sebagai guru digital supaya mereka mahir dalam AI. Seterusnya, kita akan melihat kepada impak isu ekonomi kepada pelaksanaan PPPM. Seperti rakan saya terangkan tadi, PPPM mempunyai pelbagai aspirasi dan hala tuju. Masalahnya adalah, terdapat beberapa isu ekonomi yang memberi impak yang tidak baik kepada pelaksanaan PPPM. Antaranya ialah kekangan peruntukan kewangan, kurang bajet pendidikan akibat kelembapan ekonomi atau krisis kewangan yang boleh menyebabkan pengurangan bajet untuk sektor pendidikan. Seperti diberitahu tadi,
negara kita mengalami kelembapan ekonomi atau krisis kewangan selepas COVID-19. Ini menjadikan perbelanjaan yang secukup tidak boleh diberi kepada sektor pendidikan. Contohnya, pembinaan infrastruktur baru dan pengenalan teknologi terkini di sekolah. Kebanyakan sekolah di negara kita dibina agak lama daripada sekarang, dan infrastruktur tersebut terdapat bangunan-bangunan yang mengalami kerosakan, dan ini membawa kepada pelajar tidak boleh belajar dengan selesa. Seterusnya, pengenalan teknologi terkini di sekolah. Teknologi terkini memerlukan perbelanjaan yang banyak. Contohnya, sebuah komputer riba memerlukan sekurangnya RM2,000 untuk membeli. Oleh sebab kekurangan bajet pendidikan, sekolah-sekolah tidak boleh membeli barang-barang teknologi terkini untuk mendidik anak-anak tentang teknologi, walaupun pada masa kini teknologi adalah sesuatu yang amat penting untuk belajar. Seterusnya, kita akan melihat kesan terhadap pembangunan profesional guru. Krisis ekonomi boleh menyebabkan pemotongan bajet untuk program latihan guru yang boleh menjejaskan kualiti pengajaran kerana guru tidak dapat mengemas kini pengetahuan mereka selaras dengan perkembangan pendidikan global. Contoh, khusus dalam perkhidmatan, seminar dan bengkel profesional. Oleh sebab ekonomi yang menurun, negara kita tidak boleh membangunkan profesional guru yang tinggi. Oleh sebab ini, kita tidak boleh mendapatkan guru-guru yang mempunyai idea tentang cara-cara pengajaran yang baru, dan mereka tidak boleh mendapatkan ilmu tentang pendidikan global, dan ini mengakibatkan perbelajaran yang dilakukan di kelas tidak efektif, dan guru-guru tidak boleh melakukan khusus-khusus yang penting untuk belajar, contohnya seminar dan bengkel dan sebagainya. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang isu ekonomi semasa di Malaysia. Terdapat 3 isu utama yang saya akan kupas, iaitu kadar peningkatan pengangguran, sektor pelancongan dan penerbangan yang terjejas, serta peningkatan harga barang asas. Salah satu isu utama yang dihadapi oleh Malaysia ialah peningkatan kadar pengangguran. Hal ini berlaku kerana banyak syarikat dalam sektor penghotelan, pelancongan dan penerbangan terpaksa mengecilkan operasi mereka dan menutup perniagaan. Akibatnya, ramai pekerja kehilangan pekerjaan lalu menyebabkan kadar pengangguran meningkat. Sebagai contoh, pada Disember 2020, kadar pengangguran di Malaysia meningkat kepada 4.8% dengan jumlah penganggur mencecah 772,900 orang. Statistik ini dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) dan menunjukkan kesan yang amat ketara ke atas tenaga kerja Malaysia, terutamanya ketika pandemik COVID-19 berlaku. Selain itu, sektor pelancongan dan penerbangan turut terjejas dan menerima kesan negatif akibat sekatan sempadan yang dikenakan. Kekurangan pelancong antarabangsa telah menyebabkan penurunan mendadak dalam industri pelancongan dan seterusnya memberi kesan kepada ekonomi negara. Menurut Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya (MOTSC), ketibaan pelancong antarabangsa mencatatkan penurunan sebanyak 84.5% pada tahun 2020 berbanding pada tahun 2019. Hal ini memberi impak besar kepada industri hospitality, penerbangan dan perniagaan kecil yang bergantung kepada pelancong. Seterusnya, isu yang membebankan rakyat ialah peningkatan harga barang asas. Kekurangan bekalan dan peningkatan kos pengedaran telah menyebabkan harga barang makanan meningkat.
Keadaan ini lebih ketara ketika sekatan pergerakan seperti Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan ketika musim pandemik COVID-19. Sebagai contoh, semasa PKP yaitu Perintah Kawalan Pergerakan, sayur-sayuran dari Cameron Highland suka dihantar ke Lebah Kelang akibat sekatan jalan raya. Ini menyebabkan harga sayur-sayuran tertentu meningkat lebih 30% kerana kekurangan bekalan di pasaran. Secara keseluruhannya, isu-isu ekonomi ini telah memberi kesan besar kepada rakyat dan negara. Sekarang saya ingin berkongsi tentang pendidikan digital dan peranan guru. Pendidikan digital merujuk kepada penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Semasa pandemik, pendidikan digital menjadi satu keperluan untuk memastikan kesinambungan pembelajaran meskipun sekolah-sekolah terpaksa ditutup. Antara platform pembelajaran dalam talian termasuklah Google Classroom, Microsoft Teams, Zoom, Google Meet dan sebagainya. Ia telah digunakan secara meluas untuk menggantikan kaedah pengajaran secara bersemuka. Pendidikan digital membolehkan murid mengakses bahan pembelajaran secara fleksibel dan memanfaatkan sumber pendidikan yang lebih luas. Namun, pelaksanaan pendidikan digital bukan tanpa cabaran. Antara isu utama yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan digital termasuklah masalah pencapaian internet yang tidak stabil. Hal ini berlaku mungkin kerana ada segelintir pelajar mereka tinggal dekat pedalaman dan pencapaian internet adalah tidak bagus, dan kekangan dalam penggunaan peranti elektronik. Hal ini dikatakan demikian kerana bukannya semua keluarga berkemampuan untuk memberi peranti elektronik untuk kanak-kanak. Sebagai tunjang utama dalam sistem pendidikan, guru memainkan peranan yang amat penting dalam memastikan pendidikan digital dapat dilaksanakan dengan bersama. Peranan guru semasa pandemik boleh dikategorikan kepada beberapa aspek. Yang pertama, guru bertindak sebagai pemudah cara pembelajaran dalam talian dengan menyediakan bahan pengajaran yang interaktif dan menarik. Penggunaan aplikasi seperti Yahoo dan Quizy dapat meningkatkan minat murid serta membantu mereka memahami konsep pembelajaran dengan lebih baik. Yang kedua, guru bertanggungjawab untuk membimbing murid dalam penggunaan teknologi dengan betul. Mereka perlu mengajar murid tentang etika penggunaan internet dan cara mencari maklumat yang sahih. Hal ini dapat mengelakkan penularan maklumat yang palsu dalam internet. Guru juga perlu sentiasa meningkatkan kemahiran diri dalam penggunaan teknologi pendidikan melalui latihan dan kursus dalam talian. Upayaan guru untuk menguasai alat digital akan menentukan keberkesanan pendidikan digital dalam jangka panjang. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai inisiatif digital di Malaysia yang memainkan peranan penting dalam pelbagai sektor, terutamanya dalam sektor pendidikan, ekonomi, kesihatan dan teknologi tempatan. Dalam sektor pendidikan, kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah memperkenalkan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR bagi memastikan pelajar dapat meneruskan pembelajaran walaupun sekolah ditutup akibat pandemik COVID-19. PDPR menggunakan pelbagai platform digital untuk membantu proses pembelajaran secara dalam talian. Contohnya, Google Classroom, Microsoft Teams, Zoom, dan Google Meet sering digunakan oleh pelajar dan guru bagi memastikan sistem pembelajaran berjalan dengan lancar. Seterusnya, dalam sektor ekonomi, transformasi digital dapat dilihat melalui perkembangan e-dagang, sistem pembayaran tanpa tunai, dan penggunaan e-wallet. Pandemik COVID-19 telah mempercepatkan perubahan ini apabila masyarakat lebih banyak menggunakan transaksi digital untuk membeli barang dan membuat pembayaran. Sebagai contoh, platform e-dagang seperti Shopee, Lazada semakin popular, manakala e-wallet seperti Touch and Go dan e-wallet semakin banyak digunakan dalam urusan harian. Ini membuktikan bahawa ekonomi digital semakin berkembang dan memudahkan urusan pengguna.
Di samping itu, dalam bidang kesehatan, berbagai aplikasi telah diperkenalkan bagi memantau kesehatan, mendaftarkan vaksinasi, dan mengesan kontak rapat bagi mengawal penyebaran virus COVID-19. Salah satu contoh aplikasi yang diperkenalkan ialah MySejahtera yang digunakan untuk mereka status kesehatan pengguna dan memudahkan proses vaksinasi. Aplikasi ini sangat penting dalam membantu kerajaan menangani pandemik dan mengawal jangkitan. Selain itu, inovasi teknologi tempatan. Berbagai inovasi yang telah diperkenalkan bagi meningkatkan keselamatan dan kecekapan dalam interaksi kesehatan. Robotik dan kecerdasan buatan AI digunakan di hospital bagi mengurangkan risiko jangkitan dalam kalangan petugas barisan hadapan. Sebagai contoh, teknologi AI turut digunakan untuk menganalisis data kesehatan dan meramal kemungkinan jangkitan COVID-19 bagi mengawal penyebaran wabak dengan lebih berkesan. Secara keseluruhannya, inisiatif digital di Malaysia memainkan peranan penting dalam pelbagai sektor. Pendidikan menjadi lebih mudah dengan PDPR, ekonomi berkembang dengan e-dagang dan e-wallet, kesehatan diperkukuhkan dengan aplikasi digital, dan inovasi teknologi semakin maju. Kita akan melihat cabaran dan penyelesaian untuk meningkatkan ekonomi global dan negara kita. Pertamanya kita melihat kepada cabaran untuk meningkatkan ekonomi global dan negara kita. Antaranya ialah ketidaktentuan ekonomi global. Perubahan dalam kadar faedah, inflasi dan ketegangan geopolitik memberi kesan kepada pasaran kewangan dan perdagangan pasar. Ekonomi global yang tidak tentu menjadikan negara kita tidak mengetahui berapakah perbelanjaan yang perlu dilakukan untuk melakukan perdagangan antarabangsa. Seterusnya, krisis rantaian makanan. Gangguan dalam penghantaran barangan, kenaikan kos logistik dan kekurangan bahan mentah menjejaskan kelangsungan pasokan. Sebahagian barangan yang digunakan oleh masyarakat negara kita adalah barangan yang kita mendapat daripada negara luar. Hal ini kerana bahan mentah di negara kita yang tidak mencukupi. Ini menjadikan kita perlu melakukan aktiviti import dari negara luar, dan masalahnya ialah kenaikan kos logistik yang boleh dilakukan oleh negara asing yang kita perlu membayar wang yang lebih besar untuk mendapatkan sesebuah barangan. Selain itu, ketidakseimbangan pasaran buruk. Kelebihan atau kekurangan tenaga kerja mahir dalam sektor tertentu menyebabkan masalah pengangguran dan kebergantungan kepada tenaga asing. Kekurangan masyarakat negara kita dalam sektor-sektor tertentu dan tenaga kerja mahir dalam sektor-sektor tertentu membawa kepada kita perlu bergantung kepada kerja mahir daripada negara luar. Dan akhirnya, ketidakseimbangan sosial dan ekonomi. Jurang pendapatan yang semakin melebar boleh menjejaskan kestabilan sosial dan mengurangkan kuasa beli rakyat. Oleh sebab ketidakseimbangan sosial dan ekonomi, rakyat kita tidak mempunyai wang yang mencukupi untuk membeli barang. Seterusnya, kita akan melihat kepada penyelesaian untuk meningkatkan ekonomi global dan negara kita. Pertamanya, mengukuhkan dasar fizikal dan monetari. Mengawal inflasi melalui dasar kewangan yang berkesan, mengurangkan defisit fizikal dan memastikan perbelanjaan kerajaan lebih berkesan. Kerajaan perlu melakukan pengorganisasian wang dengan lebih baik untuk memastikan inflasi tidak berlaku di negara kita. Seterusnya, memperkukuh rantaian bekalan. Meningkatkan pengeluaran domestik untuk mengurangkan kebergantungan kepada import. Mempelbagaikan sumber bahan mentah dan rakan dagangan. Oleh sebab negara kita mendapatkan segolongan bahan daripada negara-negara luar, negara kita perlu membayar duit yang lebih untuk mendapatkan bahan-bahan tersebut. Untuk mengelakkan tersebut, negara kita perlulah meningkatkan sumber bahan mentah dan rakan dagangan. Dengan rakan dagangan, kita boleh mengurangkan kos untuk mendapatkan barang-barang tertentu.
Seterusnya, menggalakkan pelaburan asing dan perdagangan antarabangsa. Memperbaiki dasar mesra pelabur untuk menaikkan pelaburan asing, meningkatkan ekspor melalui produk berkualiti tinggi dan daya saing harga. Negara kita perlu mengeluarkan ataupun melakukan aktiviti ekspor dengan produk-produk berkualiti tinggi dan memberi harga yang lebih kurang daripada negara lain untuk mendapatkan pelaburan daripada negara-negara asing. Dan akhirnya menggalakkan peningkatan kadar pelancongan. Memberi pakej-pakej pelancongan yang murah untuk menggalakkan pelancongan untuk melancong di negara kita, meningkatkan kadar penukaran wang negara asing di negara kita. Kesimpulannya, seperti yang kawan-kawan telah bagi tahu tadi, pandemik COVID-19 telah memberikan impak yang besar terhadap ekonomi global dan ekonomi Malaysia, termasuk kemelesetan ekonomi, peningkatan kadar pengangguran serta ketidakstabilan dalam sektor perdagangan dan pelaburan. Walau bagaimanapun, langkah pemulihan seperti bantuan kewangan, pendigitalan ekonomi dan pelaksanaan dasar fizikal yang mapan telah membantu mempercepatkan pemulihan ekonomi. Dalam konteks pendidikan pula, pandemik ini turut mempercepatkan transformasi sistem pendidikan melalui penggunaan teknologi dan pendekatan inovatif. Selain itu, pelaksanaan dasar pendidikan yang responsif memastikan kelangsungan sistem pendidikan dalam menghadapi cabaran global serta meningkatkan kualiti pembelajaran untuk masa hadapan. Itu sahaja daripada kumpulan saya. Sekian, terima kasih.